Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini dalam sidang akhbar ini saya ingin maklumkan bahawa pasukan keselamatan masih lagi menumpukan fokusnya kepada dua kawasan, iaitu di kawasan Tan Duo dan juga di kawasan Tanjung Batu. Untuk makluman, malam tadi jam lebih kurang pukul 8 malam, pasukan keselamatan kita ni semasa menjalankan tugas operasi di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian telah ditembak oleh penceroboh daripada Filipina ini, dan tembakan ini bukanlah secara berlarutan tetapi sekejap-sekejap lah, mungkin 2 atau 3 kali dalam tempoh yang agak panjang juga, bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 4 pagi. Kurang daripada itu, pasukan kita juga membalaskan tembakan, dan 2 daripada anggota pasukan keselamatan telah mendapat cedera. Seorang mendapat kecederaan di bahagian betis dan seorang mendapat kecederaan di bahagian peha. Dan kedua-duanya telah pun kita hantar pagi tadi setelah dirawat di pegawai perubatan ATM, kita hantar dia ke Salakan. Kedua-duanya adalah anggota pasukan gerakan A daripada PJ Miri dan berusia 25 tahun. Jadi dari sini jelaslah kita lihat bahawa apa yang dicakapkan oleh pada pihak Filipina itu ataupun orang sebelah sana lah tidak benar. Kalau mereka mengatakan mereka nak mengadakan ceasefire, tapi masih lagi menembak pasukan keselamatan kita. Selain daripada itu, saya juga nak menegaskan bahawa jumlah tangkapan bersabit dengan tindakan di bawah Seksyen 130(c) Kanun Kesiasaan dibaca dengan SOSMA. Jumlahnya kini meningkat kepada 85 orang. Semalam Tan Sri Ketua Pilkada mengatakan tutulan, kini kita telah menangkap lagi mereka-mereka yang kita jangka terlibat dalam pencerobohan ini secara langsung ataupun tidak langsung, dan tangkapan itu telah meningkat kepada 85 orang. Saya minta pihak media tolong bezakan antara tangkapan di bawah Seksyen 130(c) dengan yang dibaca dengan SOSMA. SOSMA ni adalah Security Offences Special Measures Act 2012. Dengan tangkapan yang kadang-kadang kita lihat semalam lah, kata ada yang ditangkap 27 juga. Itu tangkapan itu lebih kepada mereka yang memasuki kawasan operasi. Jadi tangkapan itu sebenarnya jumlah setakat inilah, sejak daripada kita berlaku operasi ini berjumlah 66 orang sahaja. Jadi saya harap pihak media jangan campurkan dia punya jumlah itu. So tangkapan yang saya maksudkan tadi yang di bawah Seksyen 130(c) Kanun Kesiasaan dibaca bersama dengan SOSMA ni adalah 85 orang setakat ini. Dan saya juga merayu kepada pihak masyarakat, keadaan di sekitar di Lahad Datu telah beransur pulih. Kalau kita lihat pun di Lahad Datu sekarang ni, kalau pasar pun telah mula dikunjungi oleh orang ramai, dan insya-Allah besok pun sekolah akan dibuka. Jadi orang ramai tidak perlu besar, kerana fokus kita dalam memastikan operasi kita ini hanya tertumpu kepada 2 kawasan ini sahaja. Jadi selain itu, saya juga merayu kepada orang ramai, kalau boleh maklumat-maklumat yang tidak berasas ini saya minta lagi sila sekahkan dengan sama ada di peringkat RPD, Ketua Pidara ataupun di balai-balai, supaya perkara ini tidak menjadi satu perkara yang tidak berasas dan mendatangkan kegusaran serta ketidaksenangan kepada masyarakat. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan kepada pihak media pada pagi ini. Yang 2 anggota kena tembak ni PGA, 2 umur 25 tahun, 2 dari Miri. Ya. Jadi seorang kena petik, seorang kena tembak. Ya. Tak dengar? Tak dengar? Tak dengar? Apa soalan ni? Betul dia tanya, anggota ni kena hendak ke apa? Tidak. Sebenarnya kita kawasan yang saya masukkan tadi, di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian ni, kita dah buat kepungan. Dan pihak pasukan keselamatan sebenarnya kita telah mengecilkan kepungan kita. Jadi semasa itulah mereka melepaskan tembakan. Betul, agak-agak yang anggota yang jaga ni kena tembakan di sini
Yang itu saya tak boleh nak katakan. Kalau bunyi letupan, gunakan letupan, mestilah senjata api kan? Saya tak tanya musuh tu pakai senjata api apa. Tapi tembakan gunakan senjata api. Yes. Tidak, di kawasan Tanjung Batu. Ya. Semasa tembakan itu berapa ramai itu musuh kat sana? Kita tak kira musuh masa tu. Datuk boleh tak respon kepada laporan Filipina dia nak mau terdapat operasi polis di Sandakan di mana orang Filipina ditangkap dan ada yang disuruh lari kemudian polis tembak. Tidak benar. Tapi ada operasi tak di Sandakan? Kita sebenarnya, operasi kita hanya tertumpu di kawasan ini saja. I strongly deny that. They can say anything. As I said just now, our focus of operation only these two areas. Other areas also we still investigate, but under this section 130C, Penal Code, treat together with SOSMA. Jadi untuk clarify Datuk, ada tak mana-mana orang Filipina yang tertembak polis yang di luar kawasan operasi sejak mulanya operasi sejak Februari 12? You know very well that only 3 places are involved in it. Yeah, I mean outside the operation. Lahad Datu and Sempurna. In Sempurna, so some been shot. So we recovered the body, and then we still send the body to mortuary for postmortem. So we are yet to identify their personality. Maaf Datuk, I clarify soalan saya. Maksudnya ada tak orang Filipina di Sandakan yang As I told you, there is nothing in Sandakan. So what is there to clarify, Sabong? I say there is nothing in Sandakan. Okay? Yes. Itu adakah yang tahan 85 orang itu terdiri daripada keselamatan ini? Yang itu saya tidak dapat butir-butir lanjut. Saya hanya dimaklumkan bahawa jumlah tangkapan di bawah SOSMA sahaja. Kalau tanya saya particular semua saya tak tahu. Because I think I leave it to the CID to probe further and to conduct the investigation. Datuk, yang ditahan 65 orang ni, termasuk yang 22 yang semalam tu. Yes. Macam saya katakan tadi, kita hanya buat kepungan saja. Sedangkan ada mayat-mayat lagi yang dalam tubuh kita tak ambil lagi. Kontak yang menyebabkan 31 kematian. Mayat-mayat musuh tu masih lagi berada di tempat jalan. So bagaimana kita nak pastikan bahawa musuh mati ke tidak? We do not know. Alright, thank you. Thank you.